Masalah rosak akidah ni bukan perkara baru. Berlaku zaman Nabi. Lagi. Dan apabila berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, ada orang murtad tak percaya pada Isra' dan Mi'raj. Rosak akidah. Dan bila Nabi wafat, ada di kalangan orang Islam tak sah keluar zakat. Dia kata zakat ni wajib zaman Nabi hidup. Bila Nabi dah wafat, tak wajib dah zakat. Dia sembahyang. Dia puasa. Dia pergi ke Mekah. Bahkan setengah duduk Mekah. Lalu Sayyidina Abu Bakar ambil keputusan memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Sayyidina Umar menyatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah, aku akan perangi orang yang membezakan kewajipan sembahyang dan kewajipan zakat. Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunaha li Rasulillah laqataltuhum ala dhalik. Demi Allah, kalau terkedai tali utar tu kena zakat. Kalau terkedai, kata Abu Bakar, kalau terkedai tali utar tu kena zakat dan dibayar kepada Nabi. Tiba-tiba bila Nabi wafat, orang tak boleh bayar zakat tali utar, nascaya aku akan perangi mereka kerana enggan membayar zakat tali utar. Kalau terkedai kena zakat, tali utar tak kena zakat. Nak ayat benda walaupun kecil, Islam tak boleh tolak. Kecil pun tak boleh. Tak boleh. Ini bukan main-main. Tapi Amo nak tanya, apabila Dr. Mahathir, Haji Mahathir menyampaikan amanah dia yang benar-benar bercanggah dengan Islam dan memang bercanggah dengan Islam, di mana mufti? Harus tahu apa dia hukum ini. Yang pertamanya, hukum hudud ini dibentuk oleh ahli-ahli fiqh. Dia tidak terdapat dalam Al-Quran. Dalam Quran ada hukum-hukum yang tidaklah begitu keras seperti hukum hudud ciptaan ahli-ahli fiqh. Sebab itu apabila kita nak laksanakan sesuatu, kita harus rujuk kepada Quran. Kerana itulah punca kepada asas kepada agama kita. Dan kalau kita baca Quran dalam bahasa yang kita faham, kalau kita baca dalam bahasa Arab mungkin kita tak faham, walaupun bunyinya sedap tapi kita tak faham. Dalam bahasa kita sendiri, kalau kita rajin baca dalam Quran, terdapat sekurang-kurangnya 43 ayat yang menegaskan apabila kamu hukumlah dengan adil. Dalam Islam yang utama bukan hukuman itu, bukan pun saksi yang empat, tetapi hukuman yang adil. Kita hidup dalam masyarakat berbilang agama. Ada pendapat yang disuarakan oleh pihak yang nak melaksanakan hukum hudud di Malaysia. Mereka berkata bahawa hukum hudud ini akan dikenakan kepada orang Islam saja. Orang bukan Islam tidak akan dikenakan hukum hudud. Apa akan terjadi apabila seorang orang Islam dan seorang orang bukan Islam melakukan satu jenayah, mencuri umpamanya? Apabila kita hukum mereka, yang Islam kita potong tangan, yang bukan Islam kita masuk dalam jail selama 2 bulan. Kalau kita tanya kepada diri kita, apakah ini adil? Adilkah? Orang Islam putus tangan, orang bukan Islam masuk jail 2 bulan, lepas itu keluar bebas. Adilkah? Kalau jawapannya tidak adil, dia bukan Islam. Dalam Islam hukuman mesti adil. Kalau kita dapati kes rogol umpamanya, sebenarnya dalam surah Al-Nisa tak ada hukuman yang disebutkan dalam apa yang dipanggil sebagai hukum hudud.
apabila seorang wanita dirogol, dia kenal betul-betul siapa yang merogol, tetapi dia tak dapat mengadakan 4 orang saksi yang bebas daripada dosa besar untuk memberitahu kepada mahkamah bahawa dia dirogol oleh sepolan-sepolan. Oleh kerana dia tidak mempunyai 4 orang saksi, apabila dia membuat tuduhan, maka tuduhan ini dianggap sebagai ciptaannya sendiri, dan untuk ini dia akan didera dengan dihukum sebat selama 80 kali. Kemudian kalau dia yang hamil dan melahirkan anak, maka dia akan dituduh telah berzina. Dan tentunya hukuman bagi orang yang berzina ini tak dalam Quran, tetapi orang ahli fiqh kata hukuman bagi orang yang berzina ini ialah rejam dengan batu sampai mati. Adilkah mangsa rogol dibunuh, perogol dilepas semata-mata kerana tak ada 4 orang saksi? Ini semua ditambah tokok kepada agama kita. Sebab itu kita sanggup membelakangkan ajaran Quran dan mengutamakan hukum yang amat berat ini. Kerana kita berpendapat kalau hukuman itu berat, maka kita lebih Islam. Tak benar. Dalam Quran, sila baca Quran dalam bahasa yang kita boleh faham, kita akan dapati beberapa kali disebut apabila kamu hukumlah dengan adil. Yang utama ialah adil, bukan soal saksi, bukan soal hukuman yang berat, tetapi keadilan. Sebab itu mereka yang membuat cadangan bunuhnya nak laksanakan hukum bunuh, mereka sebenarnya bukan bercakap berkenaan hukum Islam, tetapi ini adalah ciptaan mereka sendiri dan kita tidak dapat terima. Mufti duduk mana? Ni amanah Haji Mahathir. Hukum hudud tiada dalam Al-Quran. Ia hanya pandangan para ulama fiqh sahaja. Ni hak terbaru ni tahun 2012 ni. Ni bapa Tok Peti tak ada apa. Bila kita lulu undang-undang hudud dalam Dewan Negeri tahun 93, Dr. Mahathir atas surat beri amaran kepada Kerajaan Negeri Kelantan, kalau Kerajaan Negeri Kelantan melaksanakan hukum hudud, Kerajaan Pusat akan ambil tindakan tegas. Di mana mufti pada waktu itu? Ni ucapan lagu ni. Lagu mana ni? Tak musuh akidah ni. Tak kena tabak ni lagu ni. Kalau amanah jadi kena tabak. Ni tak kena tabak. Acu jawab lagi. Macam mana boleh berucap hukum hudud tak ada dalam Quran? Hukum hudud disebut dalam Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang curi laki buang kena kerak tangan. Itulah hukum hududnya. Mu kata tak ada dalam Quran. Mu baca Quran mana? Kita nak tanya dia baca Quran mana? Dia kata tak ada. Bacalah Quran mana-mana pun. Dalam Quran disebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang zina perempuan laki-laki yang masih belum kahwin naklah dirotang 100 rotang. Itulah hukum hudud. Mu kata tak ada Quran. Mu baca Quran mana? Walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi'arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Orang-orang yang menuduh perempuan yang baik melakukan perzinahan, kemudian dia tidak membawa 4 orang saksi yang adil, maka si penuduh itu naklah dijatuh hukuman rotang sebanyak 80 rotang. Itulah hukum hudud.
yang disebut dalam Quran. Dr. Mahathir kata tak ada dalam Quran. Mu baca Quran mana? Kenapa mufti dia membisu 1000 bahasa? Amanah Haji Najib, jadi Perdana Menteri lah ni. Haji Najib kata ke mana? Apapun Datuk Seri Muhammad Najib memberi jaminan Barisan Nasional tidak akan melaksanakan hukum hudud kerana tidak berpaksi kepada realiti di negara yang memiliki masyarakat berbilang kaum. Undang-undang hudud kita tidak akan laksanakan di Malaysia ni. Walaupun kita terima bahawa ini undang-undang Tuhan dan sebagai sebuah parti yang terdiri daripada orang Islam, kita terima hakikat ini bahawa inilah undang-undang Tuhan. Tetapi kalau kita nak laksanakan, ia mesti berpaksi kepada realiti. Kalau kita tanya pada para ulama, undang-undang Islam tu tidak boleh dilaksanakan melainkan kita ambil kira persekitaran dan realiti. Di mana mufti? Ini soalnya. Saya nak berkecek. Nampak sangat. Tak sedut nusuk dalam jubah tu peti lah. Ini tugas mufti. Ni ungkit amanah Haji Hadi. Bila orang suruh dia berdepan dengan Haji Hadi, dia tak say. Dia kata saya tidak akan hadir walaupun dijemput. Tak usah kecek kalau tak berani.